Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak membincangkan tajuk iaitu kenapa kereta-kereta buatan China, kereta jenama daripada China ni, kalau kita tengok sekali imbas, bentuk dia macam sama je. Jenama A, jenama B, jenama C, kita nampak macam dia spesen je. Kenapa? Yang ini kita nak ceritakan pada hari ini. Tapi seperti biasa, kepada anda luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanikal Lucu Sulit Kerana Aku Tahu saya channel TikTok, Facebook dan juga Instagram. Kalau anda masih ingat pada sekitar tahun 2009, Kia Motor, jenama Kia, dia keluarkan kereta model Kia Forte dan juga Kia Forte Coupe. Forte Coupe 2 pintu dan juga Forte 4 pintu atau 5 pintu lah. Wah, pada ketika itu orang, kereta Korea, kereta Kia pun dah cantik macam ni. Sebab apa? Era itu bermulanya era baru pada Kia. Sebelum itu, bayangkan kereta-kereta Kia yang design tahun 80-an, 90-an, rupa dia memang sangatlah buruk dan kelakar. Cuba saja tengok Kia Spectra. La ilaha illallah. Dia dah masuk dengan Novus body kit pun tetap nampak buruk. Kalau kita compare, kita compare kereta Kia Spectra dengan Proton Gen 2 atau Proton wajar sekalipun, kereta Proton jauh lebih cantik. Tapi kenapa tiba-tiba Kia Forte itu boleh berubah reka bentuk dia jadi sangat dinamik, sangat cantik dan sangat menarik? Sebab, dengar baik-baik, Peter Schreier iaitu designer yang terkenal telah masuk dalam kumpulan Kia. Jadi, Peter Schreier ni dia asal daripada kumpulan Volkswagen. Dia adalah designer yang terkenal, yang paling ikonik, dia design Audi TT. Jadi, Kia sebenarnya sebelum tu dia dah buat macam kajian lah. Jadi dia dah buat research apa semua. Dia dah dapat formula. Untuk jual berjaya di Eropah, kereta tu mestilah kereta yang timeless design. Dia tidak boleh design yang boring. Jadi untuk dapatkan cita rasa Eropah ni macam mana? Takkan kita nak panggil orang mentakap? Tidak. Kita kena panggil designer daripada Eropah. Maka sejak dia masukkan Peter Schreier, kita boleh tengok kereta-kereta Kia daripada tahun 2006 sampai sekarang dah berubah. Totally berubah. Jadi, inilah yang dipelajari oleh syarikat-syarikat automotif daripada China. Namun, daripada dia hire seorang, baik kita borong terus designer-designer hebat daripada Eropah, dan itulah telah dilakukan oleh syarikat-syarikat kereta daripada China. Jadi dia orang offer lah kan, bro, aku nak kerja dengan gua lah, gua bagi up gaji tinggi lah. Dia bagi gaji tinggi dan juga makan dimsum yang sedap setiap hari. Dimsum tu tipu lah. Jadi kebanjiran designer Eropah ni ke dalam syarikat-syarikat automotif China secara tidak langsung menjadikan syarikat-syarikat automotif China yang banyak tadi berkongsi hampir sama desain reka bentuk, iaitu lebih ke arah ke-Eropahan. Jadi pada hari ini kami nak perkenalkan designer-designer hebat yang kini berada dalam syarikat-syarikat di China. Number 1. Yang pertama, ini antara yang terawal, iaitu Peter Hobry. Hobry ni dulu dia kerja dengan Volvo. Volvo ni pula dulu dia under GM, under Ford. Jadi Geely dia membeli Volvo pada tahun 2010. Jadi dia beli tu bundle sekali dengan Peter Hobry. Saya pernah jumpa Peter Hobry ni masa 2018 kalau tak salah, waktu kami ke China melawat kilang Geely. Jadi Peter Hobry ni dulu dia adalah timbalan presiden reka bentuk daripada Volvo. Dia masuk tu, bila Geely dah beli, dia juga kontrol dekat Geely punya production. Kalau kita tengok design, cuba anda bayangkan Volvo XC90 yang ada dalam pasaran sekarang, keluaran tahun 2024, sebenarnya design tu telah keluar since 2015. Dah hampir 10 tahun, tapi sebab design dia tu yang timeless, Peter Hobry ni memang bijak. Jadi pada hari ni pun kereta tu tetap nampak segar, nampak baru dan juga nampak moden. Peter Hobry dia jadi head designer dekat Geely. Apa yang dia buat? Jadi dia ubah banyak bahasa reka bentuk dan juga design kereta-kereta daripada Geely. Kalau tengok sebelum ini, sebelum kemasukan Peter Hobry dalam kumpulan Geely, tengok je lah kereta-kereta Geely pada tahun 90-an dan awal tahun 2000. Seperti biasa,
ia memang kereta-kereta yang kelakar. Jadi bila Horbury masuk, dia ubah sikit demi sikit, dan antara hasil dia yang paling terkenal ialah Cosmos Grille Design, iaitu corporate design baru kalau kita boleh nampak dekat grill radiator kereta-kereta Geely. Okey, pada 2016 Geely telah memenangi China Car of the Year menerusi model Geely GC9. Okey, ini juga memang mengagumkan sebab Car of the Year dekat China sebelum ni tak pernah kereta China yang menang. Hanya itulah pada 2016 kereta China tiba-tiba menang. Hebat-hebat. Tapi Horbury ni sekarang dah tak ada. Dia meninggal dunia tahun lepas, lebih kurang dalam bulan 6. Memang satu kehilangan besar dalam industri desain kereta. Number 2. Yang kedua, Peter Arkadipin. Saya pun tak tahulah nak reti nak pronounce dia macam mana. Okey, jadi Peter ni dia kerja di bawah BAIC, iaitu Beijing Automotive Group, antara grup otomotif yang besar jugalah dekat China. Okey, dulu Mamat ni dia kerja dengan Mercedes-Benz, dan antara desain yang paling ikonik dia pernah buat ialah Mercedes CL, Mercedes CLS dan juga Mercedes M-Class. Okey, dia juga, okey, kena dengar betul-betul, ini adalah orang yang sama mereka bentuk Denza EV. Hai, saya juga pelik sebab Denza EV tu sangat besar pengaruhnya Toyota Alphard. Macam mana seorang Mat Saleh Europe dia boleh design tapi dekat sangat dengan design Jepun. Macam mana tu? Maksud kata tak adalah terror sangat Mat Saleh ni pun. Number 3. Yang ketiga, Hakan Sarakoglu. Bunyi dia ni macam bunyi orang Turki macam tu lah, tak tahulah dia asal daripada mana. Okey, sekarang dia adalah Chery punya head designer. Okey, kalau kita tengok dulu, kalau anda rasa kereta Geely itu kelakar, kereta-kereta daripada Chery lebih lagi super kelakar. Dia macam maharaja lawak lah macam tu. Kalau katakan anda tengah nak tak ada mood, boring, nak marah-marah, tengok je kereta Chery zaman tu, mesti kita rasa lapar, rasa nak ketawa. Begitu kelakarnya kereta-kereta Chery pada zaman itu. Okey, bila tengok sekarang dah berubah. Okey, kereta Chery zaman yang sebelum Mamat ni masuk, contohnya Chery QQ. Jadi Chery QQ ni sebenarnya dia tiru design Daewoo Metis. Masalahnya Daewoo Metis tu pun buruk, yang kau pergi tiru kereta buruk dah, kenapa? Nampak sangat mata dia teruk dia punya permataian. Jadi since Hakan ni masuk, dia telah ubah reka bentuk, dia ubah terus design language kereta-kereta daripada Chery. Dan kalau anda tengok kereta-kereta Chery pada hari ini, design dia memang sangat menarik dan juga dramatic dan juga futuristic. Sebab apa? Sebab Hakan ni dulu dia buat kereta-kereta yang hebat. Semenjak 1998 lagi dia dah buat 997, dia dah buat 911 GT2, GT2 RS, Boxster, Cayman dan juga 918 Spider. Design-design yang memang cantik. Sebab tu bila dia masuk kat Chery, jadi okey lah. Number 4. Yang keempat, Andres Duval. Okey, pada 2011 Mamat ni dia masuk ke dalam GWM, Great Wall Motor. Okey, dulu ni Duval ni dia kerja dengan Audi, dia kerja dengan kumpulan Volkswagen. Antara karya-karya dia yang paling diingati ialah Audi A3, Audi V8 DTM, kereta lumba tu, dan juga Audi A4 Avant. Okey, A4 Wagon tu Mamat ni lah yang buat. Okey, lepas dia kerja Audi, dia kerja pula dengan Mercedes. Dia lompat dekat Mercedes. Dekat Mercedes ni dia design banyak model yang menarik jugalah, iaitu W210 Facelift, R230 SL, Maybach R170 SLK, C208 SLK, W203 ML, GL dan juga G-Class. Okey, GWM ni dia bukan saja bawa Mamat ni, dia tamak, dia rasa wah tak cukup lah kau kerja seorang ni, aku kena cari lagi. Dia cari-cari, dia jumpa seorang lagi, Emmanuel Derta, iaitu designer Porsche. Jadi designer-designer hebat dah ada dalam GWM. Sebab itu kalau kita tengok kereta-kereta GWM sekarang, memang bentuk dia memang lain daripada zaman yang dulu. Tengok Ora Good Cat apa semua tu kan, memang tak pernah orang terfikir nak buat design hatchback macam tu tau. Number 5. Yang kelima, Chris Bangle. Saya rasa ramai orang tahu dia ni. Dia ni memang designer yang kontroversi lah. Sewaktu dia jadi designer head dekat BMW. Zaman saya rasa awal 2000 macam ni. Dulu dia head designer dekat BMW, Mini Cooper dan juga Rolls Royce.
Masa Mini Cooper dengan Rolls Royce tu dia tak banyak isu sangat, tapi masa dekat BMW dia ubah terus reka bentuk tradisi BMW tu. Sebab tu sampai sekarang pun lekat dengan nama Bangle Butt. Sebab kalau kita tengok contohnya BMW E90, E60, bonnet belakang tu dia macam floating. Jadi orang panggil dia Bangle Butt. Okey, sekarang dia duduk dekat mana? Sekarang dia ada dekat Pro 2. Salah, dia ada dekat cangan automobil sejak tahun 2014. Dia tidak design. Jadi apa kerja dia? Dia sebagai pembancuh kopi. Bukan. Dia ni jadi tukang komplain. Maksudnya dekat cangan ni, dia ada satu department yang dipanggil cangan European Design. Jadi tugas Chris Bangle ni adalah bagi input, bagi pendapat. Dia bagi macam mana inovasi design, macam mana falsafah, metodologi. Sebenarnya tugas dia ni memang susah sebab dia terpaksa membetulkan design yang orang dah buat. Maksudnya kalau nak buat tu dia kena bagi sesuatu yang begini, design kita mesti ke arah begini, matahari pedas, macam serai or something like macam tu. Lepas tu designer buat, jadi dia akan betul-betulkan. Sebenarnya design kereta ni memang rumit. Dia ada kaitan antara depan, belakang, dalam, tepi, kiri, kanan, semua. Bukan senang nak design kereta ni. Number 6. Yang keenam, Wolfgang Egger. Dulu dia chief designer dekat Audi. Sekarang dia bekerja dengan BYD sebagai Director Design and Development. Okey, antara karya dia yang terkenal ialah konsep Dragon Face yang boleh ditengok pada BYD Seal. Okey, sebelum tu dia duduk dekat Audi. Sebelum dekat Audi, dia juga duduk dalam Lamborghini. Okey, sebelum tu dia director dekat Alfa Romeo selama 18 tahun. Kita pun tahulah Alfa, Lambo ini memang kereta-kereta dengan desain yang mempunyai soul, mempunyai jiwa dan juga unik berbanding dengan jenama-jenama lain. Antara karya dia yang paling terkenal ialah Alfa Romeo XC Competizione. Cuba tengok, kereta tu memang bentuk di sini pun pelik. Number 7. Yang ketujuh, Filippo Perini. Bunyi dia macam orang Itali ni. Yelah kot. Jadi dia adalah Design Director Ital Design since tahun 2016. Okey, Ital Design dia tidak buat kereta. Dia adalah designer. Okey, firma pengdesainaan. Apa benda? Firma reka bentuk. Lebih kurang macam tu. Ital Design Pininfarina. Ini banyak company-company begini di Itali. Sejak 2016 lagi dia dah dekat situ. Sekarang dia berada di FAW Corporation. FAW ni kumpulan yang besar, kumpulan otomotif yang besar di China. Di bawah dia ada bermacam-macam jenama lagi. Okey, Mamat ni dia pernah kerja dengan Alfa Romeo, Audi dan juga Lamborghini. Antara kereta yang dia pernah buat yang memang cantik iaitu Alfa Romeo GTV 1995, Alfa Romeo Spider 2006, Lamborghini Miura Concept 2006 dan juga Aventador dan juga Gallardo dan juga Urus dan juga Veneno. Nampak? Dia buat design kereta-kereta yang susah. Jadi kalau setakat kerja dengan FAW ni, alamak kacang, aku lukis pakai kaki je lah. Senang kerja dia. Okey, itulah tadi designer-designer terkenal yang kini duduk di bawah syarikat daripada China. Syarikat-syarikat otomotif daripada China memang sedang mendunia sekarang. Jadi mereka sedang bergerak pantas, bergerak laju. Dia tidak lagi jadi jago kampung tau. Dia orang dah start ekspor, dah start buka kilang dekat luar negara. Jadi ini yang ditakuti oleh pemain-pemain industri tradisional. Contohnya daripada Jepun, daripada Eropah semua. China ni duit dia banyak. China memang negara yang kaya dan memang banyak duit. Okey, perasan tak? Majoriti designer yang diorang ambil ni daripada Eropah. Kenapa tak ambil designer daripada Malaysia contohnya? Indonesia ke? Atau Thailand ke? Atau Japan? Tak. Sebab designer Eropah ni memang daripada dulu dia secara semula jadi memang bijak kot. Mata dia boleh nampak lah proportion ke tidak kereta tu kan. Jadi sebenarnya design kereta ni bukanlah benda yang senang. Benda yang memang susah. Sebab dia perlu kena dengan falsafah. Perlu kena dengan konsep, ideologi. Kalau kita masuk dekat company A, company A ni falsafah dia, prinsipal dia, ideologi dia tidak sama dengan company B. Jadi untuk menyesuaikan benda tu, itu yang designer-designer biasa tidak boleh buat. Dia perlu ada soul, perlu ada jiwa, perlu ada bahasa. Jadi semua tu kena seimbang. Maka kesimpulannya, bila semua tu dah sama, kereta China semua nampak sama. Okey.
Itu saja video kita pada hari ini. Pada hari luar saya mungkin baru saja menemui channel Mekan Malaysia. Sendiri kalian menekan subscribe dan juga butang lonceng dan follow kami di TikTok, Instagram dan juga Facebook. Terima kasih.